Okay, has the live. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita masuk kelas prinsip perakaunan tingkatan 4. Okay, so minggu lepas apa yang kita belajar? Kita belajar berkaitan dengan merekod buku tunai runcit. So, hari ini cikgu ada bagi, sebelum ni cikgu ada bagi buku, cikgu ada bagi latihan dalam buku kerja. Tahniah kepada yang ada 12 orang, 12 atau 13 orang yang ada hantar latihan. Cikgu berpuas hatilah. Cikgu nampak, cikgu beri kesimpulan yang sudah hantar, kamu faham dengan buku tunai rencit, cuma ada sedikitlah yang mungkin kamu tersilap. So hari ini kita akan membuat perbincangan tentang soalan yang kamu telah buat. Cikgu akan share screen. Ini adalah soalan latihan yang kamu buat dalam buku kerja. So kita akan buat satu-satu. Tapi cikgu akan kasih cepatlah sebab mungkin kalau sempat, hari ini kita akan masuk subtopik baru. First sekali kamu perlu ada buku tunai. Macam ke minggu lepas cikgu bagi tahu dalam peperiksaan akan diberikan. Tinggal kamu isi sahaja. So kamu tidak buang masa untuk menggarislah. So cuma tinggal kamu isi sahaja, rekod sahaja apa yang soalan mahu. Tapi kalau macam kita sekarang belajar, lebih-lebih lagi online, so cikgu hanya boleh bagi kamu, cikgu sudah bagikan format PDF untuk buku tunai. So siapa yang boleh print, kamu boleh print. Siapa yang ada laptop atau sebagainya, cikgu juga ada bagi kamu format buku tunai Excel. Kita tengok soalan. Urus niaga yang berikut berlaku sepanjang bulan Mei 20X1 bagi kedai runcit Anik. So maksudnya di sini ini adalah urus niaga kedai runcit Anik pada bulan Mei. So dia akan bagi urus niaga 1 Mei sampai hujung bulan. First sekali cikgu sudah bagi kamu dalam bagi tahu kamu dalam Telegram kan. Cerita buku tunai. Kamu ingat kan cikgu ada bagi. Mana tu di sini ada yang join. Kejap. Wang Zong Han. So kita ada 19 orang. Kalau termasuk cikgu 20 orang. Mana sudah tu? Yang cikgu bagi kamu. Ni, cerita buku tunai. Yang ini kamu perlu fahamkan. Cikgu sudah bagi, lepas tu bila ada yang buat pun masih ada yang salah. Kalau kamu tengok di sini, yang cikgu letak right ni, kalau kamu terima atau bertambah tunai atau cek tu maksudnya bank kamu perlu masukkan dalam buku tunai sebelah debit. Kalau kamu membayar, maksudnya
berkurang, tunai atau cek, kamu perlu masukkan dalam buku tunai sebelah kredit. So bila bertambah sebelah debit, ini untuk buku tunai ya. Bila duit kamu tunai atau cek kamu berkurang atau bank kamu berkurang sebelah kredit. Okey, kamu tengok XX ni. Kalau urus niaga itu tidak dibagi tahu tunai atau cek, tidak perlu kamu masukkan, susah-susah kamu mau masukkan atau rekod dalam buku tunai. Sebab bila kamu rekod kan, okey, kamu rekod lepas tu bila ditunai dan cek kamu pening. Di mana saya mau masukkan bank ke tunai? Kamu tengok lagi. Tidak ada pun dia letak tunai atau cek. So tidak perlu. Tidak perlu susah-susah mau rekod. Okay? Okay. Yang kedua ni, okay, XX. Tidak boleh. Kalau urus niaga tu ditulis secara kredit atau hutang, kamu tidak perlu rekod dalam buku tunai. Sebab dia tidak bagi tahu pun tunai atau cek. Okay, sebab kalau secara kredit, kamu kena masukkan dalam jurnal khas. Okay. Okay, balik kepada sini. Okay. Mei 1. Okay, baki tunai di tangan 500, baki tunai di bank 20,000. Okay, yang ini sekarang kamu perlu tahu debit ke atau kredit lah kita perlu masukkan. Okay, kalau dia tidak tulis, kalau kredit, okay, dia akan letak kredit. Okay, kalau macam untuk baki ni selalunya soalan dia akan tulis, kalau kredit dia akan tulis bracket kurungan kredit. Okay, so ini maksudnya kamu perlu masukkan dalam debit. Okay, 20X1. Ini kamu jangan lupa lah 20X1. Okay. 1 Mei. Oh, dia tidak boleh automatic. Okay, 1 Mei. Macam mana yang masuk? Hai Syah. Okay, so semuanya kamu ada dalam 20 orang. Okay, congrats. Okay, so 1 Mei, okay, kamu tulis baki awal. Okay, baki awal is baki BB. Okay. Right. Ataupun kamu bolehlah tulis, okay, supaya kamu ingat baki awal BB. Okay. BB tu perlu ada. Okay. BB ni perlu ada. Itu macam perekonan punya ni lah, istilah. Okay. Okay, tadi berapa? Tunai di tangan 500, tunai di bank 20,000. So 500 di tunai, berapa? 20,000 di bank. Okay. Okay, 4 hari bulan. Okay, cikgu mau tanya kamu. Okay, beli barang daripada kedai sulin secara kredit 650. Kamu perlu masukkan, kamu perlu rekod dalam buku tunai atau tidak? Tidak. Tidak kan? Sebab ini secara kredit. Kalau kamu masukkan pun kan, bila kamu masukkan sini 4 hari bulan kedai sulin. Okay. Yang ini apa? Membeli kan? Okay. Bila kamu membeli, duit kamu keluar. Kedai sulin. Lepas tu di sini kan, kamu mau isi. Kredit ni tunai ke bank? Okay.
So kredit tu adalah hutang. Dia tidak boleh kita masukkan dalam buku tunai. Okay. So kita perlu masukkan dalam jurnal khas iaitu jurnal belian. Tapi sekarang arahan soalan dia mahu kita lengkapkan buku tunai sahaja. Okay. Lainlah kalau dalam soalan lengkapkan jurnal khas atau lengkapkan jurnal dan buku tunai. Dan terima tunai RM900. Separuh daripada tunai, maksudnya separuh daripada 900 di bank dan separuh lagi bakinya lagi di pejabat. So maksudnya kalau simpan di pejabat tu maksudnya cash lah atau tunai. Okay. So kamu tulis sebab ini dia jual kepada perseorangan, Hafiz. Dia tidak jual kepada kedai. Okay. Jadi kamu hanya letak butiran jualan. Kamu tidak perlu letak butiran Hafiz sebab dia perseorangan, dia bukan kedai ke, okey. Tu kamu kena faham ah. Okey. Okay, jual barang. So jualan. Okay. 6 Mei jualan. Okay. Tunai 450 yang disimpan dalam pejabat dan 450 lagi di bankan. Okay. Okay. 8 hari bulan. Bayar deposit air dan elektrik dengan tunai RM200. Okay. Kalau kamu ada highlighter, kamu terus highlight ni. Okay. Bayar. So bila kamu membayar, tunai kamu keluar ke masuk? Cikgu tanya ni. Keluar kan? Okay. So duit kamu, tunai kamu keluar, maksudnya tunai kamu akan berkurang. Okay, kamu bayar deposit air dan elektrik. Okay, so di sinilah 8. Okay. Apa ni? Deposit. Okay, kalau deposit kamu letak sana deposit kadar bayaran sebab dia adalah kalau bahasa Inggeris utilities. Utilities, kadar bayaran. Okay. Okay, tunai RM200. Okay. Seterusnya. 9 hari bulan. Okay, cikgu mau satu orang lah yang apa ni? Yang jawab. Okay, untuk 9 hari bulan. Okay, membayar kepada Megan Trading dengan cek sebanyak RM950 dan terima diskaun sebanyak RM60. Siapa boleh jawab? Cikgu tolong rekodkan dalam buku tunai. Cepatlah. Siapa boleh jawab? Mana orang ni? Hello? Hello? Jap. Okay. Itu siapa? Ilham kah? Ya, kejap. Okay. Okay, Ilham. Try Ilham. Come on. Okay, kejap. Okay. 9 Mei. Cikgu. Okay. Apa soalan cikgu tadi? Okay, untuk 9 Mei, okay, cikgu mau tahu dia masuk buku tunai atau tidak? Bayar Megan Trading dengan cek RM950.
dan diskaun 60. So, dia masuk buku tunai atau tidak? Kamu sudah buat kan? Come on. Ilham? Ya cikgu. Okey kah? Okey. Confident sikit. Cikgu sudah ni kan buat pembetulan untuk kamu. Okey, untuk 9 hari bulan kita masukkan dalam buku tunai. Okey? Okey. So, sekarang ni kita membayar. Maksudnya kedai runcit Anik ni dia membayar kepada Megan Trading. Okay, so bila kamu membayar, duit kamu keluar atau masuk? Duit kamu akan, duit kamu akan keluar. Okay, so 9 Mei. Okay, yang itu sebab kamu bayar sesuatu perniagaan, so kamu tulis Megan Trading. Okay, kalau perseorangan kamu tidak perlu letak butiran. Okay, kamu cuma letak antara jualan atau belian. Okay, cek tadi sebanyak RM950. Okay, diskaun diterima RM60. Okay. Okay, it's okay Ilham. Thank you for respond. Okay, untuk 12 Mei, kamu terima cek daripada kedai Jasmine RM606 untuk menjelaskan hutang RM700. Okay, kalau kamu tengok nombor 12 ni, terima cek sebanyak RM660. Tetapi dia cakap untuk menjelaskan hutang RM700. Okay, 40 tu pergi mana? Siapa tahu RM40 tu pergi mana? Dia akan jadi sebagai apa? Ada sesiapa tahu? Diskaun. Yes, dia akan jadi diskaun. Okay, maksudnya kita telah memberi atau kedai runcit Anik ni cikgu akan berjadikan dia sebagai kita punya perniagaan. Okay. Okay, so kita memberi diskaun kepada kedai jasa dia mahu menjelaskan hutangnya RM700. Okay. Jadi, sebenarnya kita terima 12 Mei kedai, kenapa tu? Kedai Jasmine. Okay, kedai Jasmine. Okay, diskaun yang kita berikan RM40. Okay, cek 660. Okay. Okay, 14 hari bulan. Okay, kita ambil barang RM130 untuk kegunaan peribadi. Okay, yang ini kita masukkan ke atau tidak dalam buku tunai? Tidak cikgu. Tidak kan? Betul. Thank you Ilham. Ya, sebab kita tidak perlu masukkan lagi kan? Sebab dia ada beritahu kat sini tunai ke atau bank. Tidak ada kan? Okay, so maksudnya kamu tidak perlu masukkan. Okay, kamu tidak perlu rekod. Ini sebenarnya di dalam jurnal am. Okay, ambilan. Okay, kalau dalam jurnal am, debit ambilan. Modal, debit ambilan. Okay. Jadi kita masukkan sini. Okay, kita tidak perlu masukkan dan okay, kita start kepada 18 pula. Kita terima cek daripada Mock Enterprise RM1,300 dan memberi diskaun sebanyak RM60. Okay, dia lebih kurang macam nombor 12 ni lah. Bila kita terima, kita akan debitkan dalam buku tunai apa namanya tu, Mock Enterprise. Okay, Mock Enterprise. Dia beritahu sana ada diskaun RM60.
dan cek sebanyak 1,300. Okay. Kita sudah terima daripada Mock Enterprise. Okey. Selepas itu 19 hari bulan. Cek yang diterima daripada kedai Jasmine pada 12 Mei yang ini ditanda rujuk kepada penyuruh bayar. Okey. Maksudnya cek tu ada masalah, ada problem. Okey. So tidak dapat tidak dapat diproceed oleh bank. Okay. Maksudnya di sini tadi kamu sudah debitkan 12 Mei, so kamu perlu kreditkan balik sebab kamu tidak terima pun sebenarnya duit ni 660. Okay. Jadi apa perlu kamu buat? Okay. 19 Mei kedai Jasmine. Okay, kamu boleh letaklah cek tak laku ke, okay, pun boleh. Lepas tu RM660. So di sini dia sudah masuk. Lepas tu disebabkan cek ditendang, okay, atau tidak boleh, ada masalah, so kamu perlu keluarkan balik dalam data kamu, dalam maklumat, okey, kamu di buku tunai. Okey, maksudnya kedai Jasmine ni masih berhutang lah, okey, masih berhutang RM700. Okey, selepas tu 20 Mei menerima komisen dengan cek daripada pembekal Mi RM220. So bila kamu tahu sini, ini adalah keyword dia, kamu terima atau menerima, maksudnya cek kamu bertambah. Bank, duit dalam bank kamu bertambah sebab kamu terima commission. So kamu tulis di sini 20 Mei. Commission diterima. RM220. Kalau kamu mau tulis pun commission diterima daripada siapa pun, okey juga. Tapi sebab terlampau panjang kan, so kamu letak je commission diterima. RM220. Check. Okey, untuk 22 hari bulan, jualan tunai kepada Ruben RM1,600. Okey, jualan tunai ni maksudnya hasil jualan kamu tunai yang kamu jual kepada Ruben. Okey, Ruben ni orang perseorangan. So kamu cuma guna butiran sebagai jualan. So kalau hasil jualan maksudnya bertambah. Okey. Tunai kamu bertambah. Tunai RM1,600. 23 Mei. Okey, ini special lah. Okey, untuk 23 Mei dia berkaitan dengan dalam buku tunai sahaja. Okey, pindahkan tunai ke dalam bank RM1,300. Ini bermaksud duit dalam tunai kamu, okey, di sebelah debit akan berkurang sebab kamu telah memindahkan ke dalam bank. So bank kamu akan bertambah RM1,300. Jadi kamu ada yang ini kontra, mesti ada debit dan kredit sebab masih berkaitan dengan tunai dengan bank. Okey. Jadi 23 Mei tunai kamu akan kepada bank RM1,300. RM1,300 dan di sini juga bank pula akan mengurangkan tunai.
Okey, 1,300. Okey. So di sini tunai dia berpindah kepada bank. So bank bertambah. Bank pula dia akan mengurangkan tunai. Okey, ini adalah kontra. Okey, sebab dia cuma urus niaga ni dia urus niaga dalam tunai, dalam buku tunai. Okey. Boleh faham kan berkaitan dengan kontra yang 23 ni? Boleh faham? Okey. So soalan 24. Keluarkan tunai untuk membayar belanja, membaiki peribadi. Okey. So 24 ni kamu mengeluarkan duit tunai untuk peribadi. Okey. So itu adalah apa? Siapa tahu apa butiran dia? Kamu ambil duit perniagaan untuk peribadi. Itu adalah apa? Ambilan. Yes, ambilan. Thank you. Okay. So kalau kamu ambil sesuatu dalam perniagaan untuk peribadi, okay, dia sama juga istilah macam general am. Benda ni sama sahaja. Okay, untuk peribadi kamu perlu, itu adalah ambilan. Okay. Okay, bila kamu tahu sudah ambilan, dia membayar menggunakan apa? Dia mengeluarkan menggunakan apa? Tunai. Okay, kalau dia beritahu tunai, so kamu perlu masukkan dalam buku tunai. Bila kamu keluarkan tunai, tunai kamu berkurang. Okay. Ambilan RM180. Okay, sebab kamu mengeluarkan tunai. Okay. 26 hari bulan membayar gaji pekerja Devika dengan cek sebanyak 1,250. Okay, bila maksudnya kamu membayar, di sini keyword dia membayar gaji. Okay, dengan apa? Kredit kah? Tunai kah, cek? So dia adalah cek. Jadi bila kamu membayar gaji menggunakan cek, bank kamu akan berkurang gaji. Okay. Bank sebanyak 1,250. Okay. Untuk soalan urus niaga 28 Mei. Jualan kepada Eddie secara kredit RM200. Kamu perlu masukkan, kamu perlu rekod dalam buku tunai atau tidak? Siapa boleh jawab? Apa cikgu? 28 Mei. Okey, jualan kepada Eddie secara kredit RM200. Kamu perlu rekod dalam buku tunai atau tidak? Secara kredit. Tidak kan? Okey. So, kamu tidak perlu masukkanlah, kamu tidak perlu rekod sebab cikgu sudah bagi tahu kamu pasal cerita buku tunai itu. Okey, dalam Telegram. Okey, kalau secara kredit tidak perlu. Ini adalah jurnal jualan. Kamu perlu rekodkan dalam jurnal jualan, bukan buku tunai. Okey. Okay, settle. So sekarang kamu perlu imbangkan, okay, dan kamu perlu tahu berapa baki yang tinggal dalam buku tunai kamu di bulan 5 atau bulan Mei. Okay. So apa yang kamu balancekan, okay. Ini kamu dan kamu dapat total. Okay. Okay, so sekarang, okay, macam cikgu terangkan hari tu, kamu perlu, kamu perlu tengoklah yang ini, tunai debit dan tunai kredit. Okay, nilai yang besar adalah
sebelah debit. So kamu perlu cari berapa baki yang tinggal untuk tunai kamu. Okay, duit tunai kamu tinggal berapa? Okay, so 2550 kamu tolak dengan kamu tolak dengan 1680. Okay, so kamu akan dapat baki yang tinggal. Okay, yang ini kamu letaklah 30 Mei. Baki akhir atau baki akhir kekurangan HB. Okay, RM870. Okay, so ini adalah tunai kamu yang tinggal, yang ada di tangan kamu. Okay, RM870. Okay, kita tengok pula bank debit dengan bank kredit. Okay, kalau kita tengok di sini, nilai yang besar adalah bank debit. Okay, sekarang kamu kena cari, ini adalah belanja kamu di sebelah kredit yang kamu bayar. Okay. So, kamu kira 23,930 tolak 2860. Okay, kamu akan dapat RM21,070 baki di dalam bank kamu sekarang. Okay, selepas kamu sudah rekodkan pembayaran, okay, merekodkan pembayaran kamu yang ini sebelah kredit. So kamu akan dapat baki akhir untuk bulan Mei 870 dan 21,070. Okay, untuk masing-masing untuk tunai dan bank. So apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu okay, untuk 1 Jun, yang ini kamu perlu buat 1 Jun. Okay, kamu perlu kejap. Cikgu insert share. Okay. Okay, 870 ni kamu masukkan di sini. Salah, di bawah. 870. Okay. Lepas tu yang ini pun sama. Okay. Dia akan jadi sebagai, okay, bila dia jadi baki akhir, okay, so kamu akan, bila yang ini 30 Mei, bila di 1 Jun nanti, dia akan jadi baki awal untuk bulan Jun. BB. Okay, boleh faham? Okay, ada soalan berkaitan dengan latihan yang kita buat. Ada soalan? Ada yang tidak faham berkaitan dengan baki ke atau apakah? Okay, ada apa-apa masalah? Okey, sedikit. Tidak, cikgu. Okay. Tidak kan? Senang siapa ni? Okay, nanti cikgu akan share kamu yang ini buku tunai ni. Okay, cikgu akan save. Okay, so kalau tidak masalah, kita masuk sekejap buku tunai runcit. Ada masa lagi sekejap. Okay. Okay, ini adalah buku tunai runcit subtopik yang terakhir. Okay, selepas kamu belajar merekod buku tunai, okay, so ini adalah subtopik yang terakhir untuk bab 4. Okay, untuk modul 4 iaitu 4.5 buku tunai runcit atau BTR. Kadang-kadang cikgu sebut BTR. Okay, buku tunai runcit. Okay.
Cuma hari ni cikgu cuma bagi kamu berkenalan lah serba sedikit tentang buku tunai runcit. Apa tujuan dia, apa kegunaan buku tunai runcit. Okay? Sebab sebelum ni kamu sudah tahu apa tujuan dan kegunaan daripada jurnal am, jurnal khas dan buku tunai. So hari ni kamu akan belajar tentang apakah kegunaan penyediaan buku tunai runcit. Okey, kamu akan nampak perbezaan buku tunai dan BTR ni. Okey, pembayaran, kegunaan dia pembayaran dalam amount yang kecil yang kerap berlaku dalam sesuatu perniagaan. Okey, tujuan dia untuk mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amount yang kecil dalam buku tunai. So sekarang bila ada buku tunai runcit, kalau amount yang sangat kecil kamu perlu masukkan dalam BTR. Kamu tidak perlu masukkan dalam buku tunai sebab buku tunai itu dia lebih kepada amount yang besar. Okey? Yang kedua, membayar belanja amount yang kecil. Yang cikgu bagi tahu baru-baru, yang cikgu baru bagi tahu lah. Okey. Lepas yang ketiga, tujuan dia mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan amount yang kecil. Okey, sebagai contoh, kamu buka cek. Okey, buku cek. Okey, buku cek tu, lepas tu setakat kamu tulis setakat RM10 sahaja untuk menggunakan cek. So kamu tidak perlu guna cek. Okay. Bila ada buku tunai runcit ni, okay, bila ada tunai di tangan, okay, kamu tidak perlu bayar cek. Sebab tu nanti bila kamu merekod baru kamu faham apa yang dikatakan tujuan ni. Okay. Okay. Apa itu sistem panjar? Buku tunai runcit direkodkan mengikut sistem panjar yang merupakan sistem yang digunakan untuk mengendalikan BTR. Okay. Dia digunakan untuk menguruskan dana tunai runcit perniagaan. Okay. Lepas tu juruwang, okay, juruwang akan memperuntukkan sejumlah wang tunai pada awal setiap bulan. Ini maksudnya, okay, kalau dalam sesuatu perniagaan, okay, setiap awal bulan akan diperuntukkan beberapa wang tunai pada awal setiap bulan. Sebagai contoh, okay, cikgu bagi contoh lah, senang dengan kehidupan kamu, okay. Okay, sebagai contoh, awal bulan, okay, parents, okay, awal bulan parents kamu bagi kamu duit RM100 untuk 1 bulan. Sebagai contoh okay, RM100 untuk 1 bulan. Okay, lepas tu kamu beli barang dalam masa 1 bulan tu, okay, kamu perlu, mestilah kamu bayar gunakan tunai 100 untuk bawah daripada, duit kamu bawah daripada RM100. Okay. So ini maksudnya kalau dalam sesuatu perniagaan pada awal bulan akan diperuntukkan diberi sebanyak wang tunai. Lepas tu di sana ada dalam masa sebulan tu ada urus niaga yang perlu direkod. Okay. Lepas tu hujung bulan kamu perlu kira berapa baki yang tinggal. Okay. Lepas tu yang ketiga, pada setiap hujung bulan akan dihitung jumlah perbelanjaan yang telah dibayar. Sekeping cek akan dikeluarkan untuk tujuan recoupment bagi wang yang telah dibelanjakan. Okey, yang ini, okay, nanti kalau kita sudah merekod buku tunai runcit, baru kamu akan faham. Okey. Okey, ini adalah format buku tunai. Okay, format buku tunai dia, okay, hari ni cikgu bagi tengok sekejap Okay, esok kita setengah jam. Tengoklah kalau sempat kita buat GM. Okay. Okay, ini adalah buku tunai runcit. Sama juga macam buku tunai, dia perlu dia akan diberikan. Okay, kalau dalam exam
buku tunai runcit yang akan diberikan, tinggal kamu isi sahaja. Okay, isi sini dengan analisis bayaran di sini. Okay, dia berbeza sedikit lah. Okay, sikit. Macam, okay. Okay, sini adalah tarikh macam biasa, butiran, folio kalau ada, nombor voucher kalau ada diberikan. Okay, di sini penerimaan dan pembayaran. Okay, so dia berbeza sedikit lah. Kalau dalam buku tunai runcit dia debit di sini, kredit di sini kan. Okay, kalau buku tunai runcit dia cuma ni satu-satu saja, penerimaan di sini, pembayaran di sini. Okay, dan ini adalah analisis bayaran. Okay, ini adalah kumpulan analisis bayaran. Okay, hari ni cikgu bagi apa ni? Contoh saja. Okay. Okay, ni sebagai contoh lah. Okay, so ini okay, satu, okay, macam tadi kan dalam slide, okay, mana slide tadi? Dalam slide tadi, dia cakap di sini, juruwang akan memperuntukkan sejumlah wang tunai. Okey, memperuntukkan sejumlah wang tunai pada awal setiap bulan. Okey, maksudnya di sini, okey, kamu ingat sahaja awal bulan sahaja dalam penerimaan ni. Okey, dia senang sahaja kamu rekod. Kamu tidak perlu ingat debit ke kredit ke, okey. So dalam penerimaan hanya awal bulan, 1 hari bulan di sini. Lepas daripada tu memang pembayaran semua. Tapi yang penting jangan lebih daripada yang kamu terima. Sebagai contoh, kamu terima 600, lepas tu pembayaran ni ada yang contohnya pinjaman Azhar, yang ini kan. Pinjaman Azhar sebanyak 600 atau 700. So, yang itu kamu perlu masukkan dalam buku tunai. Okey, sebab kita mahu amount yang kecil daripada yang kamu terima. Sebagai contoh dalam kehidupan kamu lah. Okey, yang senang. Contohnya parents kamu tadi, dia bagi kamu RM100. Okey, awal bulan. Lepas tu kamu beli kan. Okey, mestilah kamu akan beli bawah daripada 100. Okey, untuk kamu cukupkan 100 di sini. Hendakkanlah kamu punya belanja lebih dari 100 kan. Kalau kamu punya belanja lebih daripada 100 itu sudah masuk dalam buku tunai. Itu sebagai contoh lah. Ni berkaitan dengan perniagaan. Okey. Dan ini adalah kumpulan. Okey, kumpulan apa yang dalam butiran ni, analisis bayaran. Sebagai contoh, alat tulis dan kertas. Dia masuk dalam grup alat tulis. Okey, membaiki pintu pejabat. Okey, dia akan masuk dalam belanja pejabat. Okey, ini akan diberikan. Tinggal kamu isi sahaja. Dia masuk dalam apa ni? Grup yang mana? Okey, macam pos laju, of course lah kan, masuk dalam pos. Okey, surat pun masuk dalam pos. Okey, macam itulah. Okey, tapi yang ini kita akan belajar esok. Okey, kalau hari ini tengoklah nanti macam mana. Okey, kalau tidak esok kita kelas. Okey. Okey, kejap. Oh, ada yang terkeluar. Okey, kamu fahamkah berkaitan dengan buku tunai tadi yang kita sudah bincang? Faham Faham. Thank you Ilham for respond. Okay, so jadi sesiapa yang belum hantar buku tunai, okay, buku kerja, cikgu bagi peluang, okay, nanti pukul 1:30 kita ada kelas kan. So cikgu mahu kamu buat juga buku tunai dan hantar, okay, hantar petang ni, okay.
dan file PDF supaya cikgu terus check. Okay, lepas pukul 3, okay, pukul 3 ke atas cikgu akan bagi jawapan, okay, yang kita bincang tadilah, buku tunai. Okay, dengan cikgu akan bagi slide buku tunai runcit untuk kamu sebagai rujukan kamu. Okay, okay, tengok esoklah macam mana. Kalau cikgu rasa okay setengah jam, kita dah kelas setengah jam kan, cikgu rasa boleh juga. Tengoklah esok macam mana. So kita boleh merekod buku tunai runcit esok. Okay, kejap cikgu mau menggambar. Berapa orang sudah ni? Ada yang terkeluar. Siapa terkeluar ni? Siapa? Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you so much. Okay, thank you Join. Makasih, Go. Sama-sama. Thank You're you, cikgu. welcome. You're welcome.